Assalamualaikum. Hari ini kita berada di satu tempat yang boleh aku katakan bersejarah kerana dia pegang dua rekod. Satu rekod Asia Tenggara dan satu lagi rekod kebangsaan. Ini ialah hub atau pusat pengecaj milik Gentari. Dan rekod pertama yang dipegang ialah sebagai pusat caj berkuasa paling tinggi di Asia Tenggara. Menawarkan kadar caj 350 kW. Pusat caj ini diusahakan bersama Gentari dengan Jom Charge. Dia juga memegang satu rekod kebangsaan sebagai pusat pengecaj pertama yang memiliki lesen untuk menjual tenaga pada kadar kilowatt dan bukan ikut masa macam setengah tempat dapat charge ikut masa macam parking kan. Tak, yang ni charge ikut kilowatt. Kalau korang teringin nak pergi tengok kadar charge, nak merasa kadar charge paling laju di Asia Tenggara dan tak mau nak bayar ikut masa macam parking, datanglah ke pusat charge Gentari ni. Yang ni berada di X-Park Sunway Serin. Kat mana ni? Dia dekat zon perindustrian dagangan bebas Sungai Way. Yang ada go-kart tu lah, apa tahu kan? Kelajuan charge pada 350 kW ni memang berdesuk lah. Kami sendiri tengok bagaimana sebuah Hyundai Ioniq 5 Lite di charge daripada 60% sampai 90% dalam tempoh aku rasa kurang pada 10 minit. Masa tu dia punya CEO tengah duk bercakap dan habis dia berucap kereta dah habis charge dah. Dan Gentari kata kalau kereta tu dah 30% dalam masa 15 minit dah cecah 80%. Kat sini ada dua pam elektron yang berkongsi punca kuasa 350 kW ni. Maksudnya setiap pam ni boleh menghantar maksimum lah 175 kW pada satu masa. Dan bila kami cucuk Ioniq 5 pada pam, kadar kemasukan elektron memang dia mula tu cepat dia naik lah sampai ke 100 lebih kW. So ini Gentari punya tower 175 kot, 350 ada dua. Hari ni free lah, free plug and play je, nak tunjuk demo macam mana nak pakai. Okay, sekarang ni dia kata preparing to charge. Biasa ni will take maybe few seconds. So basically bila you tembak DC ni, dia tembak straight lah, tak pakai dia punya onboard charger, pakai BMS je lah untuk determine charging rate. Okay, so sekarang ni battery at 59%, 48. So dia akan makan masa untuk naik ke maksimum lah depending on battery punya. Tapi sekarang ni dekat 60, jarang lah you dapat full lah. Tapi mungkin like 3/4 ke mungkin boleh lah. So now it's at 105 kW. Oi, boleh. Dah dapat max lah, basically getting max even at because this one is 800 volt lah. So dia boleh ambil banyak lagi. So okay, betul. So now you're running because Ioniq 5 ni 800 volt. So sebenarnya dia boleh ambil lagi banyak pada ni. So that is why dia orang boleh tembak maximum lah even at 61%. Kalau most kereta yang 400 volt tu dia dah mungkin tak ada dapat maximum lah. Dia pun dah turun balik dah. So 133, so dia orang probing tadi, try maximum. So nampak dia dah turun balik dah. So it's going to stabilize probably around 100, 120 macam tu lah. I think that's where it's going to probably land and stabilize. So that's berapa banyak dia dah bagi. Dia dah bagi 2.2 kWh dalam masa 1 minit lah. So 2.2 kWh bagi you dalam, you will say conservatively 6, you're getting about 12 km per minute. That means 12 kali 60, 720 km per hour lah. So that's quite a fast charging rate. Secara teori lah, kalau kereta kita datang dengan bateri rendah iaitu bawah 20% dan suhu bateri pada tahap optimum lebih kurang dalam 40 darjah Celsius tak silap aku, pam ni boleh hantar sampai 2.9 kW elektron seminit. Jadi kalau kita kira 1 kW ni kereta boleh bergerak 6 km, kita boleh tambah julat jelajah sejauh 792 km dengan duduk charge sejam. Oh, itu memang laju lah sekarang. Aku tahu kalau petrol lagi cepat, fine whatever. Tapi hang kena ingat lah, tak semua kereta boleh terima charge banyak macam ni tau. Jadi sebelum hampa mai, pastikan kereta hampa boleh menerima charge selaju ni. Kalau tidak nanti membaziak kan, cucuk dekat tiang 350 kW ni. Baziak sebab kadar yang dikenakan untuk terima charge 350 kW ni adalah RM1.2 setiap kilowatt. Tapi kalau tombolok kereta hang tak besar, hang boleh pilih 180 kW. Sebelah ni ada 180 kW. Yang itu Gentari charge RM1 setiap kilowatt. Banyak beza tu kan, 20% beza. Kat sini ada 10 tiang charge. 2 350 kW, 2 180 kW, 3 22 kW,
dan 3 lagi 11 kilowatt. Yang 22 dan 11 kilowatt tu ialah AC lah. Yang 350 dan 180 tadi tu direct current ataupun DC. Yang pengecat 11 dan 22 kilowatt ni memang kira laju lah untuk plug-in hybrid. Dan untuk BEV boleh kira macam destination charger ataupun pengecas di destinasi lah. Jadi kalau hampa duduk di sekitar Sunway, Kelana Jaya dan duduk di kondo atau apartmen yang tak ada facility charge, ni memang satu perkembangan yang sangat bagus lah. Ketua Pegawai Mobility Jentari, Syahyang Razali. Hampa jangan tanya siapa nama dia, Chief Mobility Officer, sebab lah ni orang nak jawatan nama-nama apa unik kot kan. Anyway, dia kata Jentari akan fokus pada kawasan urban dan juga untuk pengguna lebuh raya. Aku tanya Encik Syah, kenapa pasang pengecat 350 kW di Sungai Way dan bukan tepi highway? Sebab kat highway lah yang banyak orang nak charge laju. Dia kata pengecat kuasa tinggi ni memang mereka akan pasang tepi highway. Cuma dia makan masa sikit sebab bila pengecat berkuasa tinggi macam ni, dia perlukan kuasa tambahan yang banyak dan tak semua stesen minyak Petronas di lebuh raya ada lebihan kuasa yang banyak macam ni lah daripada pencawang yang sedia ada. Apapun dia kata, permintaan untuk charge pantas di kawasan bandar ni pun tinggi juga. Bukti dia kata ialah mereka punya hub charge di KLCC ialah yang paling sibuk sekali di Malaysia. Hampir selalu penuh lah, kalau tak penuh banyak lah orang pakai. Jadi itu sebabnya mereka juga tengah bangunkan beberapa lagi tempat charge di dalam kawasan bandar, terutamanya kawasan yang mempunyai kepadatan tinggi. Lepas pelancaran di X-Park, mereka bagi kami seorang sebiji kereta elektrik, suruh pergi ke Bangi Golf Resort. Rupanya kat sana pun Jentari tengah bina satu hub pengecat, dan kali ni ada satu lagi ciri yang sangat aku suka. Sebenarnya dah meminggu aku tatap gambar tiang charge Camp Power ni yang warna oranye ni dalam grup WhatsApp My EV Owners Club, tapi aku tak tahu kat mana. Mereka tak mau beritahu lah. Hari ni misteri sudah terungkai. Camp Power ni memang jenama peralatan charge yang orang kata sangat power lah sebenarnya, dan pada aku ini mungkin jenama paling top sekali lah. Tapi kalau kita tolak tepi Tesla lah, tapi Tesla tu hanya boleh pakai dengan Tesla aja. Yang ini semua kereta boleh pakai. Di Bangi Golf Resort ni Jentari pasang 3 charging tower, tapi ada 4 kabel. Hak tengah-tengah tu ada 2. Kat sini ada 2 ciri canggih lah yang pada Camp Power punya charger ni. Yang pertama, dia boleh pecahkan bekalan kuasa secara dinamik pada 4 nozzle ni tadi lah. Kalau tak silap aku lah, kereta yang pertama boleh terima 120 kW. Bila kereta yang kedua masuk, kereta pertama kekal 120 kW, kereta kedua akan dapat 80 kW. Jadi sekarang total dah 200 kan. Dia ada lagi 2 nozzle, dia akan bagi 40 kW, 40 kW. Maksudnya ada 280 dengan reserve 20 kW. Bila kereta pertama habis charge, kereta yang nombor 2 tadi 80 akan dapat 120, dan kereta yang ketiga akan dapat 80 pula. Dia bergerak macam tu lah. So dia dynamic membolehkan semua akan dapat merasa lah bila dia cepat kan, dia macam ada queue siapa nak dapat high power. So it's a very smart system. Yang kedua, bila kita pasang je kita punya kereta charge kat situ, skrin tu akan jana satu kod QR yang kita boleh imbas guna kita punya phone. Lepas kita imbas, semua maklumat yang ada pada tiang charge ni akan dipaparkan kat phone kita melalui internet. Dia macam ada app tapi tak ada app, cuma internet punya link saja, it's a website. Dan memang banyak maklumat yang diberi. Selain daripada maklumat kadar charge, kita juga dah beritahu berapa kilowatt dah masuk. Dan kemudian maklumat tambahan lain macam suhu pengecharge. Dan paling top sekali, dia boleh jana graf di mana kita boleh nampak bila kadar charge mula menurun. Ini selalunya berlaku bila bateri nak penuh, dia akan menjadi perlahan dengan charging dia tu. Kalau kereta korang ada app, maklumat ni memang ada pada phone. Tapi tak semua kereta ada app yang canggih macam ni lah. Dan maklumat macam ni memang nampak macam tak relevan lah kalau kita biasa bawa kereta petrol kan. Tapi untuk geng EV, ini semua maklumat penting untuk rancang charge dan juga rancang perjalanan. Bila kadar charge tu dah mula menjunam kan, tak sama masa duk tunggu lagi, kita boleh cabut dan gerak dan charge sampai di kawasan destinasi. Jadi kat sini Jentari cuba beberapa jenama pengecharge, dan memang polisi Jentari dia untuk dia tidak kekal dengan satu jenama kerana setiap jenama ada kelebihan masing-masing, dan kita masih lagi pada peringkat awal. Sekarang ni Jentari tengah fokus kepada pengumpulan data mengenai pengguna untuk bantu mereka rancang untuk bina rangkaian yang aku rasa lebih bermakna. Dia bukan nak banyak aja, tak nak pacak banyak-banyak tapi letak tempat orang tak guna. Buat apa? Membaziak kan? Sistem maklumat yang ada pada Camp Power ni memang sangat berguna untuk Jentari dan juga pengguna. Jadi aku harap sama ada Jentari pasang banyak pengecharge Camp Power ataupun yang serupa dengan cara macam ni, ataupun mereka kerjasama dengan Camp Power ke siapakah untuk masukkan ciri maklumat yang macam tu ke dalam sistem bayaran settle lah yang kita guna kat Petronas tu. Oh ya, lupa nak abang, kita memang boleh bayar untuk elektron kat Jentari dengan menggunakan sistem settle.
Kesimpulannya, aku memang impress dengan Gentari. Yang kerja kat situ memang bersemangat dan faham masalah pengguna EV. Walaupun kereta elektrik tak banyak lagi, Gentari dah mula nak uji pengecharge mudah alih yang boleh dia pacak lah kat tempat ada event, acara ke, ataupun kat tepi lobo raya sebagai pengecharge tambahan masa perayaan. Gentari juga faham yang mana masa musim perayaan, mereka perlu pastikan orang tak duduk charge terlalu lama. Ini akan menyebabkan kesesakan yang teruk dan ramai orang mungkin tak boleh charge. Jadi masa musim perayaan, mungkin terpaksa kenakan charge ikut masa. Mungkin 30 minit pertama tu kadar biasa. Lepas tu dia mungkin meningkat lah, makin meningkat setiap 10 minit, meningkat sampai dia jadi mahal merapu, yang memang tak sanggup punya duduk lah. Lepas 30 minit tu memang tak sanggup duduk lah, nak beramboi lah. Benda ni belum lagi diputuskan, tapi aku sebut 30 minit tu sebab selalunya lah kebanyakan kereta elektrik dia memang charge paling laju dalam 30 minit pertama, iaitu dapat 80% ke 90% ke. Lepas pada tu nak dapat lagi 20% tu makan 30 minit juga. Tu yang kita tak mahu ada duduk tang tu. Apapun aku ucapkan tahniah lah kepada Gentari atas usaha yang dilakukan. Mereka rancang nak pasang 200 pengecharge dalam tempoh setahun. Dan sejak mereka mula memasang pengecharge pada bulan Jun, dah pasang 117 pengecharge di 20 lokasi. Selain daripada tu, Gentari juga ada 113 pengecharge di India, di mana Gentari bukan saja menawarkan charging tapi juga leasing untuk kenderaan komersial. Dia package dengan infrastruktur sekali. Leasing ni satu benda yang aku rasa Gentari patut masuk in a big way lah. Pastinya akan bantu kita gerakkan momentum kenderaan elektrik ni. Menjelang 2026, Gentari kata dia nak pasang 9,000 charger di seluruh Malaysia dan 25,000 charger di Asia Pasifik. Sedap telinga aku dengar Gentari ada sasaran yang agak tinggi macam ni. Inilah baru nak share kat Petronas. Syabas Gentari. Sampai situ je video kita kali ni. Suka tekan butang like, tak suka pun tekan juga butang like. Lepas tu tekanlah butang kongsi dengan kawan-kawan dan juga subscribe. Tolong aku dapat 100,000 subscriber sebelum hujung tahun ni. Pemandu Malaysia, Pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah.